Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera student. Jadi kita akan tengok pula video skema jawapan. Kamu hanya boleh tengok selepas cikgu telah habis semak semua jawapan kamu untuk latihan yang cikgu bagi pada hari ini. Okey, jadi kamu tengok skema jawapan. Kita akan bincangkan satu persatu. Okey, jadi soalan yang pertama iaitu soalan imbuhan akhiran, kan? Imbuhan akhiran jadi maksudnya mereka mempunyai imbuhan di akhir. Okay, di akhir setiap kata dasar. Okay, iaitu I, kan dan juga an. Okay, ada 3 sahaja imbuhan akhiran kamu perlu hafal. Okay, jadi kita tengok pertama. Murad berjaya mendapat sokongan padu daripada rakan-rakan yang dalam menghadapi masalah. Sokongan ni maksudnya yang lain-lain mereka setuju, mereka akan cuba tolong orang tu, okey, mereka kawan-kawan dia akan berusaha membantu Murad, okey, mendapat sokongan padu daripada rakan-rakannya dalam menghadapi masalah itu. Maksudnya rakan-rakan Murad ni akan membantu, okey, ataupun mereka akan setuju untuk membuat apa sahaja bagi Murad ni melalui atau menghadapi masalahnya. Jadi kita tengok yang kedua, semua guru perlu memberikan layanan yang sewajarnya kepada murid. Okey, so memang perlu, semua guru perlu memberikan layanan yang sewajarnya kepada murid. So, maksudnya layanan yang sewajarnya ni adalah macam mana guru tu kelakuannya terhadap seseorang murid. Okey. Contohnya kalau murid tanya soalan, macam mana guru tu perlu memberi layanan. Okay, ataupun jika murid tu membuat kesalahan, macam mana guru tu perlu memberi layanan. Dia tidak boleh terlalu cepat marah, kan? Sebab murid ni mestilah mereka baru sahaja, mereka masih tengah belajar. Kalau mereka sudah bijak, jadi tidak perlulah lagi, kan? Jadi inilah maksudnya semua guru perlu memberikan layanan yang sewajarnya kepada murid. Jadi semua pelajar perlu diberi perhatian, perlu diberikan yang sama rata. Jadi kita tengok yang ketiga, kehilangan duit itu saya sedari petang tadi. Maksudnya kehilangan duit itu saya sedari petang tadi. Maksudnya ada seseorang, contohnya Siti lah, okay? Dia kehilangan duit. Okay, dia kehilangan duit dan baru petang tadi. Baru petang dia sedar. Contohnya dia hilang duit mungkin pagi, tapi petang bila sudah lewat barulah dia sedari. Okay? Bila kamu guna perkataan sedari, macam cikgu cakap tadi, dia adalah kata kejap. So barulah orang tu segi perbuatan baru dia ingat. Okay? Sedari ini maksudnya dia teringat. Okay? Ataupun bukan, sedari ini bukan teringat, tapi barulah dia perasan. Okay? Barulah dia perasan yang duit dia hilang. Okay, jadi yang keempat, kalau kamu tengok poster itu telah saya tampalkan pada papan notis. Okay, pada papan notis, kadang kamu boleh jumpa papan notis dekat sekolah. So, papan notis tu bagi tahu contohnya kalau ada pertandingan. Okay, contohlah kan, kalau ada pertandingan peribahasa ataupun pertandingan debate, kan? Okay, pertandingan sajak. Jadi, kamu selalunya akan ada papan notis, okay, dekat sekolah, dan cikgu-cikgu ataupun pengawas ataupun murid yang telah ditugaskan, dia akan letakkan kertas tu dan dia akan pinkan. Okay, jadi semua murid boleh baca apakah notis terbaru. So, saya ni kamu letak dekat belakang kelas selalunya. Okay. Jadi kita tengok pula yang kelima. Majlis perkawinan itu telah saya hadiri bersama-sama keluarga saya. So, hadiri ni maksudnya adalah salah satu perbuatan. Okay, kata kerja. Macam cikgu cakap tadi, bila kamu tambah I dekat belakang daripada hadir, okay, daripada hadir, bila kamu tambah I dekat belakang, dia akan jadi salah satu kata kerja. Okay, so majlis perkawinan itu telah saya hadiri bersama-sama keluarga saya. Paling senang adalah hadiri ini maksudnya telah saya, macam dia datang. Okay? Dia datang dengan keluarga dia.
Dia datang, dia tengok majlis perkahwinan tersebut. Itu maksud dia hadir. Dia hadir. Dia datang ke majlis perkahwinan tersebut. Okay, so itulah jawapan dia hadiri. Bukannya tiba-tiba tampalkan ataupun layanan kan. Jadi kita tengok yang keenam. Siti, tolong angkatkan kain di empayan sekarang, kata Puan Zira kepada anak bongsunya. So ini maksudnya Puan Zira ni adalah seorang ibu, Siti ni adalah seorang anak. Jadi ibu minta anak dia angkatkan kain, ataupun seorang ibu ni dia minta anak dia ambil. Okay, dia ambil kain yang ada di empayan, ada di tempat jemuran. Maksudnya ibu dia jemur kain tadi, lepas tu mungkin sudah kering ataupun habis hujan. Jadi anaknya, Siti ni perlulah dia ambil kain-kain ni tempat kena jemur, dekat tempat jemuran. Okay, so tapi kita tak boleh guna perkataan ambil, kita kenalah guna perkataan yang lebih spesifik, iaitu angkat. Okay, Siti tolong angkatkan, ni adalah imbuhan akhir, kain di empayan sekarang. Okay, jadi kita tengok pula yang seterusnya. Okay, ni adalah kata majmuk. Okay, macam cikgu ajar tadi kan. Mata, contohnya mata kan. Okay, pelajaran. Pelajaran contohnya macam sains, BM kan. Okay, so mata pelajaran dia akan pelajaran tu adalah macam belajar contohnya. Jadi bila jadi mata pelajaran dia akan jadi contohnya sains, bahasa Melayu, bahasa English. Okay, so ni adalah contoh sebagai kata majmuk. Okay, so contohnya macam mesin. So mesin ni kita jumpa contohnya dekat kilang. Okay, mesin-mesin. Semua yang macam, okay, semua dalam mesin-mesin. Contohnya mesin untuk membuat kukui. Okay, jadi kita selalunya akan jumpa benda ni contohnya dekat kilang. Okay, jadi jahit pula contohnya macam orang baju kamu terkoyak sikit, jadi kita akan jahit. Contohnya ibu tolong jahitkan seluar ataupun baju yang terkoyak kan, itu adalah jahit. Jadi bila kita hubungkan mesin jahit, jadilah mesin jahit. Contohnya yang macam ni, yang ada meja tu. Okay, so dia akan ada jarum dekat sini. Dan kamu tinggal lagi pusing. So contohnya tu adalah mesin jahit. Okay, ni adalah kata majmuk. Kamu gabungkan dua kata dasar yang berbeza. Okay, jadi kita tengok pertama, baju adik. Basah kuyup. Okay, basah adalah kata dasar yang pertama. Kuyup adalah kata dasar yang kedua. Ni baju adik basah kuyup kerana menolong ayah membasuh kereta. So basah kuyup ni boleh kira dalam bahasa yang mudah adalah dia basah betul. Okay, dia betul-betul basah. Contohnya macam basah kuyup ni kalau contohnya kamu berjalan di bawah hujan. Baju kamu basah betul-betul. Itu maksudnya basah kuyup. Okay, terlalu basah. Okay, jadi nombor 2, kalau kamu tengok sini, mesin jahit yang digunakan oleh Puan Aini telah menjangkau puluhan tahun. Mesin jahit, macam cikgu ucap tadi, kamu guna sesuatu mesin tu untuk menjahit. Contohnya baju kurung kah, kan? Okay, tudung kah, ataupun seluar kah, kan? Jadi mesin jahit yang digunakan oleh Puan Aini, inilah tukang jahit tu, dia sudah pakai mesin jahit tu selama berpuluh-puluh tahun. Mungkin 20 tahun, 30 tahun dia telah guna mesin jahit tersebut. So mesin jahit itu terlalu lama, sudah terlalu usang. Okay, jadi kita tengok pula yang ketiga, mata pelajaran. So macam cikgu cakap tadi, mata pelajaran ni macam kamu tengah belajar sekarang ni bahasa Melayu. Okay, so mata pelajaran nanti hari Isnin minggu depan sains pula kan. Okay, jadi itu adalah mata pelajaran. Okay, ataupun subjek. So sains dan matematik. Dan jenis yang keempat, setiap kelas dikehendaki menampan nota pada papan kenyataan. Okay, so papan kenyataan sebenarnya kamu akan jumpa di belakang kelas lah selalunya. Okay, ataupun selalunya di bahagian belakang kelas, tapi dia ikut juga. Okay, dia ikut juga macam mana cara cikgu tu mahu yang disusun. Jadi papan kenyataan di mana kamu pinkan, kamu kepilkan kertas tu dekat satu papan, supaya semua orang boleh baca apa notis ataupun nota-nota. Okay,
Jadi yang nombor 5 pula, ibu menggunakan tudung saji untuk menutup makanan supaya tidak dihinggap lalat. So tudung saji ni contohnya kamu ada satu meja. Okay, ni adalah meja contohnya. So kamu ada makanan. Okay, so contohnya kamu ada makanan dekat sini. So tudung saji, minta maaf, kamu guna adalah untuk tutup makanan. So maksudnya bila kamu tutup makanan, tidaklah lalat ataupun serangga lain yang akan hinggap. So kalau kamu kasi biar, nanti sini lalat pergi sini, tiba ada satu lalat lagi, ada satu lalat lagi, ada satu lalat lagi. Maksudnya dia tidak bersih. Jadi kamu gunalah tudung saji. So soalnya tudung saji dia mungkin antara dalam bentuk hemisfera, maksudnya setengah bulat, okay, dia hemisfera setengah bulat, ataupun ada juga yang tajam segi 3 kon. Okay, jadi itu adalah contoh-contoh tudung saji. Dia tutup kamu punya makanan supaya nanti bila lalat mau pergi pun dia cakap tidak boleh pula lalu. Sebab apa? Ada tudung saji. Okay? Jadi yang terakhir nombor 6, terdapat pelbagai buku rujukan yang dijual sempena pesta buku antarabangsa. Okay? Ini adalah senang. Okay, pesta buku mestilah kamu pernah pergi kan? Belajar. Saya lalu pernah pergi di masa cikgu pun. Okay, so pesta buku dan sekarang pun saya suka pergi. So pesta buku ni adalah di mana mereka akan jual banyak-banyak buku. Okay, banyak-banyak buku yang mungkin sukar untuk dapat dan juga biasanya dalam harga yang berbeza daripada dalam pasaran. Jadi pesta buku ni mestilah dia akan jual buku. Kebanyakannya buku. Ada yang buku pelajaran, ada buku lain lah, komik ke, okay, buku masakan. Kasalnya adalah pesta buku. Jadi, bila kamu cakap tentang pesta buku, mestilah dia cakap tentang buku rujukan. Okay, takkanlah tiba-tiba bahasa kuyup ataupun mesin jahit pula dekat buku pesta buku. Okay, jadi kita tengok pula yang terakhir. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, jawapan cikgu. Okay, kalau kamu tengok yang pertama sini, contohnya, kalau cikgu cakap tadi, kita ada salam kan? Okay, salam. So, salam untuk ni, kita boleh guna contohnya kita. Okay, kita. Lepas tu, kita boleh juga guna mengapa. Mengapa kita kena buat benda tersebut? Kenapa? Mengapa kita kena buat? Okay, jadi contohnya. Okay, contohnya ni, bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dapat menjaga kecerdasan badan. Okay, ni, kamu boleh juga guna kita haruslah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk menjaga kecerdasan badan. Okay, jadi dalam ni, okay, jawapan dia menggunakan M yang terakhir, iaitu mengapa. Okay, jadi sekurang-kurangnya kamu kena guna salah satu dalam ni. Okay, sekurang-kurangnya satu, jangan sampai langsung tidak guna. Okay, dan 3 kali seminggu. Mengapa? Okay, diguna apa, iaitu bersenam, mengapa, iaitu dapat menjaga kecerdasan badan. So, dalam yang jawapan pertama, ia menggunakan salam, tapi hanya A dan juga M, iaitu apa dan juga mengapa. Okay, mengapa. Jadi, kita tengok pula sini. Okay, kita tengok pula yang kedua. Kita tengok pula yang kedua. Kalau kamu tengok sini. Okay. Kita. Okay, so diguna siapa? Kita. Perlu mencuci anggota badan. So, diguna apa? Perbuatan apa? Perlu mencuci anggota badan dengan sabun agar dapat menjaga kesihatan diri. So, dia juga guna mengapa. So, dalam ni kita ada kita untuk siapa, kita ada perlu mencuci anggota badan untuk apa, dan juga agar dapat menjaga kesihatan diri, diguna untuk mengapa. Okay? Jadi, diguna siapa, apa dan juga mengapa. Okay, cikgu harap kamu masih ingat lagi formula yang cikgu bagi. Jadi, kalau kamu masih ingat lagi formula itu, sangat mudahlah untuk kamu membina 5 ayat ringkas, 5 ayat pendek untuk setiap gambar. Okay? Jadi, kalau kamu tidak faham, kamu boleh selalu tanya cikgu. Okay? Kita masih ingat kita ada salam.
Kita salam. So, sini dia tulis membuat pemeriksaan gigi. Maksudnya, dia menggunakan apa? Okay. Dia menggunakan apa? Apalah dia buat perbuatan dia? Okay. Membuat pemeriksaan gigi. Okay. Merupakan cara kita menjaga kesihatan diri. Maksudnya, dia juga menggunakan M. Mengapa? Okay. So, dia guna 2 dalam ni. So, pemilihan salam yang cikgu bagi, kamu kena guna sekurang-kurangnya 1. Okey, lebih baik kalau kamu guna 2 dan juga ke atas. So, dalam ni digunakan 2. Apa dan mengapa? Pemeriksaan gigi dan menjaga kesihatan diri. Okey, so kita ada lagi 2 jawapan. Okey, kamu kena ingat ni, cikgu selalu guna formula salam. Dia mungkin berbeza sedikit daripada guru-guru yang lain, tapi sama sahaja 5 juga. Okey, 5 juga dan kamu kena guna sekurang-kurangnya 1, 2 ataupun lebih baik lagi kalau kamu guna 3 dan ke atas. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, kita perlu, so maksudnya kita guna S. Siapa? Okay, dia menggunakan siapa kita. Okay, siapa? Perlu mendapat rehat yang mencukupi. So, rehat yang mencukupi adalah apa? So, diguna. Agar badan kita sentiasa segar dan bertenaga. Maksudnya diguna 3. Diguna siapa, apa dan juga mengapa. Okey, jadi cikgu harap sangat kamu boleh hafal. So, kalau kamu ingat formula salam yang cikgu bagi yang kita pernah buat dalam kelas, sangatlah mudah kamu dapat markah penuh untuk bina ayat. Okey, lagi yang terakhir kita ada ni, kalau kamu tengok, kita perlu. So maksudnya dia menggunakan siapa, iaitu kita. Perlu makan makanan yang seimbang. Apa? Makan makanan yang seimbang. Maksudnya dia guna siapa, dia guna apa, supaya badan kita memperoleh khasiat makanan yang mencukupi. So, menggunakan siapa, kita, apa, makan makanan yang seimbang dan juga diguna M, mengapa, untuk memperoleh khasiat makanan yang mencukupi. So itu adalah cikgu punya formula salam yang kita sudah pernah buat beberapa latihan. Ayat pendek pun cikgu pernah suruh kamu bina, ayat panjang pun cikgu pernah suruh kamu bina. Dan juga cikgu pernah bagi juga latihan macam ini di dalam kelas. Jadi cikgu harap kamu masih hafal. Kalau kamu ada apa-apa soalan tentang salam ataupun apa-apa sahaja yang kita belajar pada hari ini, kamu boleh selalu tanya cikgu dekat grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Jadi insyaAllah harap kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk bahasa Melayu darjah 4 dan darjah 5.